Baiklah, sebelum kita ke berita-berita dari negeri-negeri seluruh negara, kita ke studio mini RTM Melaka bersama Nur Amalina Abdul Halim bagi mendapatkan perkembangan semasa pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Melaka. Terima kasih Tun Julia. Jabatan Kesihatan Negeri Melaka JKNM mengesahkan seorang pelajar Universiti Teknologi Mara UiTM Lendu positif COVID-19 selepas menyertai program kepimpinan anjuran Badan Bukan Kerajaan NGO awal November lalu di Alor Gajah. Sementara 8 pelajar lain yang bergejala sudah menjalani saringan PCR COVID-19 dan keputusan akan diperoleh dalam masa terdekat. JKNM dalam satu kenyataan menjelaskan sekurang-kurangnya 45 pelajar menghadiri program tersebut. Pelajar lain yang menjadi kontak kepada kes disyaki COVID-19 tersebut sedang dikenal pasti untuk diisolasi sebagai langkah awal mengekang penularan jangkitan. Kenyataan itu turut memberitahu beberapa kolej kediaman pelajar di institusi itu telah diberi notis penutupan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 bermula hari ini sehingga 20 November depan. Orang ramai yang menjadi kontak rapat kepada mereka disarankan untuk kuarantin kendiri serta menghubungi bilik gerakan PKD Alor Gajah di talian tertera untuk saringan kesihatan. Dalam pada itu, Jabatan Kesihatan Negeri Melaka masih menyiasat kes sekumpulan jentera parti yang diarah kuarantin selepas seorang petugas positif COVID-19. Perkara mengenainya dinyatakan Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Rusdi Abdul Rahman menerusi aplikasi WhatsApp. Jentera parti itu dikatakan menetap sementara di sebuah rumah dekat Semabur sepanjang PRU Dun Melaka. Salah seorang daripada mereka disahkan positif COVID-19 menyebabkan semua petugas yang tinggal di rumah berkenaan diarah menjalani kuarantin. Tiada istilah bulan madu bagi penjawat awam di Melaka. Sebaliknya, kaki tangan awam perlu terus bergerak sebagai satu pasukan dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Jelas Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Kamil Muhammad, peranan kaki tangan kerajaan negeri tetap berjalan seperti biasa walaupun selepas pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka. Fokus kepada apa yang kita boleh buat. Dan bukan saja apa yang boleh kita buat, apa yang patut kita buat. Sebab ada keputusan-keputusan telah diluruskan sebelum Dewan dibubarkan, masih belum dilaksanakan pada masa itu. Duit pun dah ada. Ya, jadi fokus kepada apa yang kita boleh buat. Tambah Datuk Kamil, agenda pembangunan ekonomi Melaka turut diteruskan dan berjalan seperti biasa. Dalam pada itu, Datuk Kamil turut menzahirkan penghargaan kepada Kerajaan Persekutuan atas inisiatif yang diberi dalam menjayakan pelbagai program, antaranya program vaksinasi golongan remaja, perkhidmatan rawatan pesakit dan perkhidmatan farmasi. Dan kalau tengok dari segi vaksinasi, ya, kita buat dalam peningkatan remaja. Kita bukan sahaja bekerjasama sebagai satu kerajaan di Melaka, tapi kita juga merentas sempadan di mana apabila kita lancarkan program untuk buat suntikan kepada remaja, ya, kita dapat bantuan daripada NATMA, sebenarnya daripada Kementerian daripada KPKT lah, melalui NATMA, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Saya ucapkan terima kasih kerana kita dapat bantuan daripada rakan-rakan kita di dekat persekutuan. Kita minta 5 biji bas. Ya, mereka melancarkan MOVAC 2.0. Kita dapat 10 biji bas. Jadi ini membantu mempercepatkan lagi proses vaksinasi golongan remaja. Datuk Kamil meluangkan masa meninjau fasiliti kesihatan di Hospital Alor Gajah selain menyantuni penduduk kampung Padang Keladi Durian Tunggal. Kempen secara maya terus rancak parti dan calon bertanding menggunakan media sosial untuk memberi penerangan mengenai manifesto serta aktiviti harian mereka.
Sebagai contoh, calon Barisan Nasional BN bagi kerusi Lendu, Datuk Seri Sulaiman Mat Ali, memuat naik manifesto BN yang dibentangkan semalam dan turut berkongsi aktiviti yang dilakukan hari ini seperti aktiviti bersama penduduk tempatan. Calon Perikatan Nasional PN bagi kerusi Don Teluk Mas, Datuk Muhammad Rafiq Naizam Muhyiddin pula berkongsi berita-berita terkini mengenai parti dan berkongsi gambar bersarapan bersama penduduk di Don tersebut. Sementara itu, calon Pakatan Harapan PH bagi kerusi Bukit Katil, Adli Zahari, memulakan kempen dalam talian dengan berkongsi video berkaitan perancangan dan harapan PH diikuti dengan program mengedar risalah di kawasan sekitar Bukit Katil. Apa yang pasti, setiap calon menggunakan tanda pagar parti masing-masing sebagai kaedah kempen dalam norma baharu ini. Selain menggunakan media sosial, calon turut mengedarkan risalah kempen dari rumah ke rumah tanpa bersemuka dengan pengundi. Calon PN bagi kerusi Don Tanjung Bidara, Datuk Mas Irmiati Samsudin memberitahu pendekatan kreatif dilaksana jentera parti dalam mendekati pengundi. Saya punya own Facebook dan sebagainya, jadi saya rasa tidak canggung untuk menggunakan pendekatan sedemikian. Tetapi kita masih lagi menggunakan, maksudnya macam saya cakap tadi, pamphlet kita hantar ke rumah-rumah dalam proses untuk memberikan sedikit publicity supaya mereka dapat kenal saya dengan lebih dekat dan sebagainya. Beliau terdahulu mengedarkan risalah di setiap peti surat rumah di Don Tanjung Bidara. Bagi calon PN kerusi Don Lendu, Meja Besara Abdullah Mahdi, beliau akui berdepan cabaran kempen terutamanya bagi memperkenalkan diri kepada pemilih. Justru mekanisme terbaik diperlukan sepanjang tempoh kempen. Mengedar flyers ni akan menjadi satu tarikan utama, tetapi sedikit sebanyak dia membantu kaedah-kaedah lain. Sebenarnya kita terpaksa multiplykan segala usaha untuk memperkenalkan diri. Jadi mengedarkan flyers ini adalah nilai tambah kepada kaedah mempromosi diri itu selain daripada melalui social media, Facebook, TikTok, WhatsApp dan sebagainya. Calon veteran pula berpandangan kempen secara maya ini mampu diadaptasi mereka selari dengan perkembangan teknologi terkini. Kerjasama jentera parti turut membantu mereka berkempen. Kita gunakan cara lama, itu cara saya, tetapi dengan norma baru ini, media sosial dan sebagainya, insya-Allah, alhamdulillah, saya ada tim saya yang orang muda, yang hebat, yang banyak membantu saya dari segi media sosial yang ada sekarang ini. InsyaAllah lah. Tapi suka tak suka, saya kena belajar juga. Platform yang terbaik bagi saya ialah media sosial. Dan saya mempunyai tim media sosial yang saya tak kata terbaik lah, yang saya berpuas hati lah. Saya dipahamkan media sosial PN ni memang kokoh. Kesediaan kerajaan untuk mempertimbang ruang kepada semua calon termasuk dari pembangkang berkempen menerusi saluran televisyen dan radio rasmi disambut positif. Cadangan berkenaan juga bukti demokrasi di Malaysia memberi ruang kepada calon menggunakan medium rasmi. Bagus juga. Jadi kita ada saluran yang tertentu yang boleh kita suarakan, di mana kebanyakan rakyat kita buka TV kan. Jadi diorang boleh nampak dari situ. Dan ada sekatan-sekatannya sikitlah. Alhamdulillah, kaedah mempromosikan atau memperkenalkan calon melalui siaran televisyen itu juga salah satu kaedah untuk sebagai daya tambah. Daya tambah kepada kaedah mempromosikan calon dalam musim kempen ini. Dan kita mengalu-alukanlah supaya dapat dilaksanakan segera. Jadi kita boleh menjimatkan banyak benda sebenarnya, daripada kos rakyat nak beli data untuk nak dengar, nak tengok YouTube, nak tengok dalam keadaan COVID, pendapatan mereka terganggu, terjejas. Semalam, Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa memaklumkan perbincangan akan diadakan dan keputusannya akan diumumkan dalam tempoh terdekat.
Bunyi dentingan setiap 1 jam daripada menara jam Bandar Hilir yang tersegam indah di tengah-tengah pusat pelancongan Melaka pasti menarik perhatian yang mendengarnya. Bangunan berkenaan menyimpan nilai sejarah tersendiri serta menjadi satu-satunya menara jam tertua di Melaka dan negara ini. Wartawan Nur Syafina Sari menyelami sejarah dan keunikan menara yang berusia hampir 135 tahun itu. Menara Jam Bandar Hilir ini lebih dikenali sebagai Menara Jam Tan Beng Sui, terletak berhampiran bangunan ikonik Melaka, sentiasa menjadi tumpuan pelancong merakam foto kenang-kenangan. Menurut penolong jurutera kanan Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB, Muhammad Nazri Jamal, pusingan jam di menara ini tidak pernah dibiarkan berhenti kerana sejak bertahun ia dijaga rapi termasuk mencuci, menyelenggara dan menguji setiap komponen bagi memastikan ia terus gah berdiri. Beliau yang juga pemantau operasi menara jam ini berkata, ia turut menjadi lambang kasih sayang antara keluarga kerana ia dibina oleh seorang anak yang mahu memenuhi permintaan bapanya. Sejarahnya, menara jam ini dibina Tan Jiak Kim, seorang dermawan Cina peranakan yang mahu menunaikan hajat mendiang bapanya, Tan Beng Sui, yang mengimpikan sebuah menara jam di tengah bandar Melaka. Bangunan ini sebenarnya disiapkan oleh anak mendiang, anak mendiang yang penyumbang yang hendak mendirikan menara jam. Tapi mungkin ada masalah kesihatan, beliau meninggal, tapi hasrat ni diteruskan oleh anak MBMB beliau. Menjaga dan menyelenggara menara jam yang turut terkenal dengan nama Jam Besar Bangunan Merah Bandar Hilir. Kerja-kerja naik taraf, baik kulit, dan yang terkini sekali kita menggunakan sistem GPS untuk mengawal waktu pergerakan jam semua. Dulu kita lebih pada sistem motor, ada rantai apa semua, sekarang dia lebih pada digital lah. Jadi lebih mudah dan paparan jam lebih tepat. Dan di MBMB kita membelanjakan lebih kurang dalam 10,000 setahun untuk memastikan sistem ini berjalan dengan baik dan sempurna. Pelancong yang saya temui turut melahirkan rasa bertuah kerana berpeluang melihat sendiri menara bersejarah ini. Saya rasa bertuah sangatlah dapat datang sini dengan keluarga. Sebelum ni pernah mengenali jam ni tak? Pernah. Saya pernah tengoklah dekat cikgu bercerita kan kat sekolah. Best lah Melaka ni lah. Dia banyak bangunan bersejarah lah. Ni macam jam ni pun kira 135 tahun kan katanya. Tapi kira pertama kali lah saya datang ni. Saya tak pernah tengok lagi lah bangunan-bangunan yang cantik macam ni kan. Warna merah pula tu. Menara jam berusia 135 tahun ini dibina oleh seorang dermawan Cina peranakan sebagai tanda kasih sayang anak kepada ayah. Dan ia kini menjadi satu tarikan kepada pelancong dalam dan luar negara ke Melaka. Laporan Nur Syafina Sari untuk Berita RTM. Sekian kemas kini berita PRU Don Melaka untuk berita wilayah petang ini. Terus ikuti laporan kami setiap hari untuk pelbagai info terkini yang sahih di berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Tun Julia.